Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada pagi ini kita masih lagi diberikan oleh Allah Ta'ala kesihatan, kehidupan dan keafiatan untuk dapat kita bersama-sama diberikan peluang untuk dapat kita berada dalam pengajian kuliah ilmu pada pagi ini. Dan insya-Allah untuk pagi ini kita akan menyambung semula bagi pengajian tadabbur kita menerusi suratun Nisa, sambungan bagi ayat yang ke-36 ya. Jadi saya akan bacakan ayat 36 sehinggalah pada ayat 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. Sadaqallahul azim. Baik, mafhum dan terjemahannya. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua
kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, jiran tetangga yang dekat, jiran tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri, iaitu orang yang kikir dan bakhil dan menyuruh orang lain juga berbuat kikir dan menyembunyikan kurniaan yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya kerana riak kepada orang lain, ingin dilihat dan dipuji. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, barang siapa menjadikan syaitan sebagai temannya, maka ketahuilah dia, yakni syaitan itu adalah teman yang sangat jahat. Dan apa yang keberatan bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat dan menginfakkan sebahagian rezeki yang telah diberikan Allah Ta'ala kepadanya, dan Allah Maha mengetahui akan keadaan mereka. Baik, jadi daripada ayat 36 hingga ayat 39 yang kita bacakan ini, ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerangkan kepada kita tentang asas-asas kepada akhlak seorang Muslim atau akhlak seorang mukmin. Jadi ayat ni Allah bicarakan berkenaan dengan akhlak kehidupan seorang mukmin. Baik, kita lihat bermula daripada ayat 36 dahulu. Kita lihat pada ayat 36 dulu. Pada ayat 36 Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan kepada seseorang mukmin itu supaya ia menunaikan beberapa perkara dan tanggungjawab. Jadi ayat yang ke-36 ni kewajipan ke atas setiap seorang mukmin dan kesempurnaan iman dan akhlaknya. Jadi dalam ayat 36 ni Allah Ta'ala sebut tentang tanda-tanda kesempurnaan iman dan kemurnian akhlak seseorang mukmin. Baik, yang pertama kata Allah Ta'ala bermula daripada kewajipan itu adalah kewajipan menyembah Allah. Okey, kalau kita lihat perkataan u'budullah, kalau kita jumpa perkataan dalam Quran, Allah perintahkan supaya menyembah Allah. Dekat situ memberi kepada tiga maksud, tiga perkara. Yang pertama iaitu Allah memerintahkan supaya mengikhlaskan ibadat hanya kerana Allah. Bila Allah sebut sembahlah Allah, maknanya ikhlaskanlah setiap ibadatmu kerana Allah. Tak kiralah apa saja bentuk ibadat, sama ada solat kita, sedekah kita, puasa kita, baca Quran kita dan apa sahaja. Terutamanya dia merujuk kepada ibadat yang khusus. Sebab ibadat ni ada dua. Satu ibadat yang umum, satu lagi ibadat yang khusus. Kalau ibadat yang umum tu macam kita tolong bantu orang, temankan dia, penuhi hajat dia, masak makanan, itu ibadat yang umum. Tapi ini merujuk kepada ibadat yang khusus. Jadi Allah perintahkan sama ada ibadat umum atau ibadat khusus, ikhlaskan tujuan amalan itu kerana Allah. Sebab tu kata Al-Imamul Ghazali rahimahullah, barang siapa yang berjaya mencapai keikhlasan dalam setiap urusannya, maka dia akan dihadiahkan atau dianugerahkan oleh Allah kemanisan iman. Kemanisan iman dalam ibadah. Sebab kadang-kadang ibadah kita tu jadi susah kita nak feeling, rasa gembira, rasa seronok. Sebab apa? Sebab ada daripada beberapa bahagian amalan dan ibadat yang kita buat itu, dia punya keikhlasan dia itu tak beberapa betul ikhlas. Maknanya dia umpama macam makanan.
yang kita dah masukkan semua bahan, tiba-tiba orang pergi campak bahan lain. Jadi walaupun orang letak bahan lain tu tak banyak, tapi dia mengubah seluruh rasa makanan itu. Macam dululah masa saya belajar dulu, duduk kat negara Arab, kita kena belajar berdikari, duduk macam duduk asrama. Jadi masing-masing ada giliran memasak. Giliran memasak. Jadi bila ada seorang kawan ni, dia first time lah masak. Dekat Arab ni dia tak ada cili merah, cili kering, cili merah, tak ada. Diorang semua pakai cili hijau. Sebab cili hijau ni biasa diorang buat ulam lah. Tapi sebab dah cili merah tak ada, dia masak ayam masak merah. Bila dia masak-masak, tumis bawang, blend cili hijau, tak jadi merah. Bila tak jadi merah, apa yang dia buat, kat sana sos cili tak ada. Dia jual sos tomato. Kalau buat tomato kan jadi masam pula, jadi tak pedas. Dia nak pedas, ya. Last sekali dia bubur pewarna, warna merah. Jadi kita makan, nampak macam masak ayam masak merah. Bila makan tak pun nak sedap. Sebab tak adalah pedas. Pedas sikit lah, tapi tak pedas sangat. Adalah rasa pedas-pedas tu, ya. Buat tomato dia tak mau sebab tak pedas. Jadi dia bubuhlah pewarna. Kita tengok, hebat dia ni, boleh masak jadi warna merah. Tapi merah dia tu pelik sikit lah kan. Bila makan rasa tak berapa sangat. Sebab nak mengatakan gambaran dia, kalaulah satu benda yang sudah sempurna, tapi kita masukkan sesuatu bahan-bahan yang lain, dia boleh merosakkan seluruh hidangan itu, ya. Perumpamaan dia lah. Baik, itu yang pertama Allah perintahkan. Yang kedua, u'budullah, maknanya Allah Ta'ala menyuruh kita hanya mengabdikan diri kepada Allah. Mengabdikan diri kepada Allah, apa maknanya? Kita selalu dengar abdikan diri pada Allah, iaitu kita benar-benar menjadikan diri kita sebagai hamba Allah. Menjadikan diri kita sebagai hamba Allah, bukan hamba dunia, bukan hamba nafsu, bukan hamba syaitan, bukan hamba harta, bukan hamba manusia, dan juga bukan kepada hamba wanita, tapi hamba Allah. Tapi nak mencapai kepada peribadi, mereka yang nak sampai kepada memiliki sifat hamba Allah tu, ada beberapa ciri-ciri dia, ataupun yang ulama sebut sebagai sifat-sifat dia. Yang pertama, kalau kita nak jadi benar-benar hamba Allah, kadang-kadang kita sebut tu mudah, tapi kita nak buat tu susah, ya. Pertama, ciri-ciri hamba Allah Ta'ala itu, dia mesti meletakkan kecintaan kepada Allah dan Rasul melebihi yang lain. Maksudnya dia kena cinta, kasihkan Allah, kasihkan perintahnya, kasihkan kepada redanya, keampunannya, rahmatnya, mengatasi yang lain yang dia kasihi. Kan susah tu. Kita nak sayang satu benda tu lebih daripada benda yang kita sendiri sayang. Susah, ya. Sebab tu dalam hadis Nabi pun Nabi sebut, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 golongan yang Allah akan berikan kepadanya kemanisan iman. Salah satunya, ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma, iaitu dia sayang Allah dan Rasul lebih daripada dia sayang semua benda, lebih daripada dia sayang mak bapak dia, anak dia, harta dia, diri dia sendiri. Akan susah tu. Macam mana kita nak sayang satu benda lebih daripada diri kita? Of course kita sayang diri kita lebih daripada yang lain. Tapi itulah hakikat ni. Maksudnya kalau sampai mati pun kena sanggup mati untuk mendapat kecintaan pada Allah dan Rasulullah. Perumpamaan dia macam tu. Kita Allah tak ujilah sampai macam tu. Tapi para sahabat, ya, mereka membuktikan
nyawa mereka lebih mereka rendahkan berbanding kemuliaan yang mereka ingin untuk Allah dan Rasul. Yang kedua, ciri-ciri sifat hamba Allah yang perlu kita isi dalam diri kita, iaitu mendahulukan, mengutamakan ketaatan kepada Allah mengatasi ketaatan selainnya. Mula-mula cinta dan kasih. Yang kedua, mengutamakan ketaatan pada Allah mengatasi ketaatan selainnya. Yang ni pun susah juga. Contoh, kalau bertembung, satu perintah Allah, satu kehendak diri. So kita buat kehendak Allah dulu, baru kehendak kita. Biasanya jarang, kejap lagi lah, baca Quran tu bila-bila boleh kan. Contoh lah kan, sembayang sat lagi lah, nak kalut apa masa panjang lagi kan, kita sembang lah dulu. Itu contoh kan. Contohnya pi haji nanti dululah, nak kalut apa, kita muda lagi, kita pi jalan dulu, pi Perancis, pi UK, pi Morocco, pi Turki, dia pi jalan sakan dulu. Dah habis satu dunia kita pusing, baru kita pi haji. Takut-takut dia pusing-pusing, lah kali dia pi kubur. Dia tak dan pi haji, misalnya lah kan. Jadi maknanya mengutamakan keutamaan. Dalam hidup kita ni dia ada keutamaan, ibu sekalian. Mana benda kita kena buat dulu, ya? Mana benda yang kita boleh kemudiankan. Dia ada keutamaan dia. Bukanlah nak kata, kecuali kalau misalnya urusan manusia tu urusan yang tak boleh tangguh, Allah bagi ruang untuk urusan dia dikemudiankan. Tapi kalau macam urusan tu tak adalah penting sangat, tapi kita tetap mendahulukan urusan kita, makna katanya itu menunjukkan sifat hamba tu tak betul-betul wujud di dalam diri kita. Susah ya. Dia kadang turun naik lah iman kita ni ya. Habis itu yang kedua. So Allah kata dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Baik, yang ketiga, nak menanam sifat perhambaan dalam diri kita adalah iaitu sentiasa berharap dan meletakkan pergantungan kepada Allah mengatasi selainnya. Maknanya dalam hidup kita, dalam urusan kita, apapun kita cari Allah Ta'ala. Kita minta dekat dia lebih banyak daripada kita minta pada manusia. Kita bergantung pada dia lebih kita yakin daripada kita bergantung kepada manusia. Ini pun satu benda yang susah. Kita berharap kepada dia lebih daripada kita berharap pada manusia. Manusia ni kadang kita berharap banyak sangat pun tak boleh harap juga kan. Duk berharap lah kat dia, tengok tak boleh harap juga. Macam tu sifat manusia, macam tu. Siapa pun kita tak boleh nak bergantung kepada dia semua. Kita, agama membenarkan kita minta tolong, ya boleh. Bukan tak boleh minta tolong pada manusia, boleh, Allah benarkan. Tapi meminta tolong pada benda yang manusia boleh tolong. Tapi kadang-kadang benda yang manusia tak boleh tolong pun, kita berharap pertolongan pada dia tu lebih daripada itu. Sedangkan Allah Ta'ala itulah yang sepatutnya yang menjadi tempat hakiki pengharapan dan pertolongan. Contoh, kita berharap kepada keampunan Allah, rahmat dia tu lebih daripada selainnya. Baik, itu yang ketiga. Dan yang terakhir, nak menanam sifat hamba Allah di dalam diri kita ini, iaitu adalah dengan cara selalu seseorang itu selalu ia itu mengingati Tuhannya dalam setiap urusannya. Ini pun susah juga. Kalau betul-betul kita nak aplikasi yang diri kita ni sebagai hamba Allah, kena cuba usaha ingat Allah Ta'ala dalam setiap masa. Kalau tak boleh setiap keadaan, setiap masa pun, setiap keadaan lah.
adalah masa kita ingat. Ini sifat hamba. Sebab hamba ni dia kena ingat kat tuan dia. Sebab apa? Dia bergantung pada tuan dia. Dia nak makan, dia cari tuan dia. Dia nak baju, dia cari tuan dia. Sebab hamba ni kan dibela dan dipelihara oleh tuan. Jadi macam itulah kita. Kita nak hidup, kita ingat. Kita nak makan, kita ingat. Kita nak amal ibadat, kita ingat. Semua benda. Kita ni tak ada benda yang kita boleh atur. Semuanya Tuhan atur. Ya. Macam semalam saya sembang dengan satu hamba Allah. Dia cerita mak dia sakit. Dia kata mak dia ni tak boleh makan garam banyak sangat. Bila kurangkan pengambilan garam, bila garam tu terlalu, sodium tu terlalu rendah dalam badan dia pun bahaya. Darah dia menurun dan boleh berkurang. Darah sel darah merah tu berkurang. Jadi boleh bahaya untuk kesihatan dia juga. Bila dia makan garam balik, sehari lebih sangat, naik tinggi pula. Jadi Allah Ta'ala susun dalam badan kita ni, semua keperluan kita tu dia kena seimbang. Dia tak boleh lebih sangat pun tak boleh, kurang sangat pun tak boleh. Allah kata wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Semua benda Allah kata dia kena ikut timbangan-timbangan dia. Dia kena ikut timbangan dia. Ya. Peraturan dia. Jangan kurang, jangan lebih. Baik struktur tubuh badan kita ke, hidup kita pun sama. Hidup kita pun kena seimbang. Ada hablum minallah, ada hablum minannas. Sebab nanti kita tengok dalam ayat ni, Allah bukan suruh kita hablum minallah saja, ada hablum minannas. Ni kalau duduk je saja kat masjid, duduk mengaji, duduk iktikaf, apa pun tak ambil tahu, pun tak boleh juga. Duduk tapa dalam gua kan, semayang setiap malam puasa, tak ambil tahu pun tak boleh juga. Ataupun ambil tahu tentang manusia duk sibuk dengan orang, semayang pun dah, apa pun dah, pun tak boleh juga. So dia kena seimbang. Ya. Nak seimbang itulah yang susah. Sebab itu Sayyidina Umar radhiyallahu an, dia pernah ditanya oleh para tabi'in, apa rahsia Sayyidina Abu Bakar ini menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah? Bukankah amalan yang dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar sahabat lain pun buat? Pi perang, sahabat lain pi perang. Puasa, sahabat lain pun puasa. Sedekah, sahabat lain pun sedekah. Cuma kata Umar, kerana Abu Bakar ni dia manusia yang paling sempurna kerana dia berjaya mengimbangkan semua ibadat dalam setiap masa dia. Bayangkan dalam satu hari dia boleh puasa sunat, dia boleh sembahyang tahajud, dalam masa yang sama dia boleh pergi bagi makan ke orang miskin, dia boleh santuni anak yatim, dia boleh pergi menziarahi tetangga dia setiap hari. Siapa boleh buat? Setiap hari dia isi jadual waktu dia tu. Kalau kita isi betul-betul, nak tengok WhatsApp pun tak ada. Tak ada. Kalau isi betul-betul lah, ni pukul jam ni nak pergi ziarah kawan, yang ni pergi tengok orang sakit kat hospital, yang ni pergi bagi singgah makan kat orang miskin, yang ni tak sempat buat apa pun, yang ni nak baca Quran pula, yang ni tak sempat. Boleh titik ngintai ya, baca pun tak sempat, buka pun tak ada, ngintai ya, boleh. Sibuk urusan kita. Jadi kalau urusan kita ni, masa kita ni ada kekosongan banyak, ulama kata itu tanda Allah angkat berkat waktu. Bila masa kita ni ada kosong, kemudian yang kosong tu Allah biarkan dia tak diisi, itu tanda Allah cabut keberkatan waktu dalam hidup kita. Saya tak tahu buat apa lah Ustaz. Tepuk dahi. Tak tahu buat apa. Macam mana tak tahu buat apa. Buatlah benda yang tahu, bukan buat tak tahu. Jadi itu salah satu benda ya. Baik. Kemudian wala tusyriku, kedua Allah memberikan pesanan supaya tidak menyengutukan Allah. Lepas Allah sebut dua benda tadi, ikhlaskan dalam semua ibadat, dalam menyembah Allah. Nombor dua, jadilah hamba Allah yang sebenarnya. Dan yang ketiga, Allah perintahkan jangan syirikkan Allah.
Dan syirikkan Allah ni boleh berlaku pada 4 perkara. Satu, syirik dengan hati. Syirik bil qalb. Syirik dengan hati. Syirik dengan hati ni adalah syirik seperti keyakinan dia ada Tuhan lain, kepercayaan dia ada Tuhan lain selain Allah. Atau syirik dengan hati juga termasuk adalah riya. Riya ataupun ujub. Ya. Yang tu pun salah satu daripada syirik dengan hati. Atau itu yang pertama. Yang kedua dia panggil syirik dengan lisan. Syirik dengan lisan, dengan lidah pun jangan juga. Syirik dengan lisan ni seperti kita ungkap perkataan yang ada unsur syirik. Macam bersumpah selain daripada Allah misalnya. Ya. Ataupun ungkapan yang kadang-kadang kita sebut tu, benda tu dia taklah betul, kalau kita tak yakin tak syirik lah, tapi dia boleh membawa kepada syirik. Boleh membawa kepada syirik. Ya. Oh, lega lah, hujan ni lah duk bagi saya punya rezeki, tanaman saya menjadi. Kalau tak ada hujan ni, tak ada apa. Dia tak kata Tuhan yang menurunkan hujan. Walaupun dia, kalau hati dia merujuk pada Allah, alhamdulillah. Tapi kalau hati dia tu duk merujuk pada hujan tu saja, dia boleh membawa kepada syirik. Perkataan tu. Oh, kalau bukan kerana doktor, saya tak tahu nak bergantung kat siapa lah. Saya duk cuba macam-macam hospital, doktor lain semua tak boleh, doktor seorang lah. Oh, kalau doktor tak ada, saya mati dah. Doktor lah yang menjadikan saya ni hidup dan sembuh. Itu pun bahaya juga. Kecuali dalam hati dia, dia i'tiqad Allah bagi kemampuan pada doktor tu. Okey. Sebab tu kita diajar apa-apa sebut, biasakan lidah kita sebut insya-Allah atau biiznillah. Kan? Biasakan. Itu namanya zikir. Maknanya kita biasakan, latihkan pada lidah kita itu untuk mengikat setiap urusan tu dengan Allah, dengan kehendak dia, dengan izin dia, dengan iradatnya, kan, dengan takdirnya. Tapi biasalah kita ni cakap semua nak short formnya, kan. Bila short form banyak sangat, nak sebut insya-Allah pun short form juga, punya pemalas, kan. Macam mana dia sebut, dia punya short I titik Allah, insya-Allah, I titik Allah. Short form, kan. Dia nak bagi ringkas. Silap orang tak reti baca I Allah, dia tu Allah pula. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga iaitu syirik dengan perasaan. Syirikkan Allah dengan perasaan. Perasaan pun boleh syirik. Seperti sayang satu benda sama macam sayang Allah. Takut kat satu benda sama macam takut dekat Allah. Syirik juga. Sebab Allah kata dalam Quran, Allah kata apa? Ketika mana Allah Ta'ala bercakap tentang orang musyrikin, mereka sayang berhala-berhala itu seperti mereka sayang Allah. Ya. Mereka sayang berhala tu sama macam mereka sayang Allah. Dia berkata kami sayang Allah juga, tapi benda ni pun kami sayang sama-sama lah. Mana boleh sama-sama? Kalau sayang Nabi, sayang Allah sama, tengoklah, maksudnya sama tu bukan dari sudut kita kata level tu. Kerana sayang pada Allah mesti mengatasi sayang atas selain dia, ya? Mengatasi atas yang lainnya. Ya. Sebagaimana Allah kata walladzina kafaru asyadda hubban lillah, mereka sayang pada berhala itu lebih daripada sayang mereka kepada Allah. Tu syirik apa tu? Nombor 3, kan. Nombor 4, syirik dengan amalan dan perbuatan. Amalan dan perbuatan. Amalan dan perbuatan ni tak kisahlah sembah berhala ke, perbuatan kita pi sujud depan patung ke, ataupun perbuatan kita pi buat
sembelihan untuk selain Allah ke, dan seumpama dengannya, ya. Yang tu pun dia masuk dalam kategori syirik dengan perbuatan. So kita ada dengan hati, kita ada dengan perkataan, kita ada dengan perbuatan, dan kita ada juga dengan perasaan, ya. Dengan perasaan. Itu pun semua perkara yang membawa kepada syirik, semua itu perlu dibuang. Sebab itu dalam sebuah hadis Nabi bertanya pada Muaz bin Jabal, "Wahai Muaz, tahukah kamu apakah hak Allah ke atas hambanya, dan apakah hak hambanya ke atas Allah?" Maksudnya Allah pun ada hak untuk dia tunai kepada hamba dia, padahal dia Tuhan tu. Maka Muaz kata, "Saya tak tahu ya Rasulullah, Allah dan Rasul lebih tahu." Maka Nabi jawab, hak Allah ke atas hambanya adalah Allah takkan azab hambanya yang mengesakannya. Kalau siapa mati mengesakan Allah, tak mensyirikkan Allah, hak Allah ke atas hambanya untuk Allah Ta'ala ampunkan dia dan tak azab dia. Tapi hak manusia ke atas Allah, ya, hak Allah ke atas kita, iaitu kita tak boleh mensyirikkan dia dan mesti beribadat pada dia sahaja. Kalau kita boleh jaga yang tu, insya-Allah kalau balik ke akhirat ada dosa-dosa kecil pun Allah akan ampunkan dan dia tidak azab kita, ya. Baik, seterusnya kita tengok apa perkara kedua yang dipesankan oleh Allah Ta'ala kepada kita di sini. Ini tadi sebut hablum minallah, hubungan tali Allah. Kan ini hubungan tali manusia pula. Pertama sekali Allah Ta'ala menyuruh kita supaya berbuat bakti dan berbuat kebajikan kepada siapa? Bil walidain, kepada orang tua. Orang tua tu bukan semua orang tua, merujuk kepada ibu bapa kita. Bila sebut ibu bapa ni, ibu bapa angkat masuk tak? Masuk? Tak masuk? Sudah. Ibu bapa susuan masuk tak? Banyak masuk ni. Ibu bapa mertua masuk tak? Semua masuk jenuh lah. Ya. Besan mulut bergaduh, macam mana nak sayang? Okey, baik. Jadi bila sebut bil walidain, pertamanya dia merujuk keutamaan dia kepada mak bapak yang ada hubungan nasab secara langsung. Maknanya mak bapak kandung dulu, hak tu dulu, mak bapak kandung. Lepas mak bapak kandung, dia pergi kepada siapa dulu? Mertua dulu. Susuan dulu ke mertua dulu? Sudah. Mana satu? Mak dan ayah susuan kita, dia bapa susuan tu sebab isteri dia menyusukan kita lah, dia jadilah bapa susuan kita. Tu pun mahram juga. Mak bapa mertua pun mahram, cuma satu mahram kerana menyusu, satu lagi mahram kerana perkahwinan, ikatan tu. Dua-dua tu sama. Kerana dua-dua itu bersabit mahramnya kerana sebab-sebab yang syarak tetapkan, ya. Cuma ada yang ulama kata susuan tu lebih. Kerana apa? Sebab dia membesarkan kita juga. Ialah daripada baby pun dia menyusu kita, mesti dijaga kita. Takkan dia susu saja tok buang, susu saja tok buang. Tak ada lah, dia tengok jugalah kita, kan. Kemudian mak bapak mertua. Adapun mak bapak angkat, yang tu ulama kata dia tidak termasuk, melainkan jika sekiranya dia tu menjaga kita daripada kecil. Dia jaga, dia bela kita sampai besar. Dia sama macam hukum bapa tiri. Bapa tiri,
Bapa tiri ni dia bukan bapa kita, cuma dia kahwin dengan mak kita. Jadi masa dia kahwin dengan mak kita, kita tu besar dah. Ataupun mungkin kita kecil lagi, tapi dia pelihara kita daripada kecil. Dia samalah macam bapa angkat tadi tu. Dia sama lah. Jadi kita kena berbakti pada dia juga. Kerana konsep Islam, siapa saja yang berbakti kepada kita, kita kena balas bakti balik pada dia. Cuma kalau bakti dia itu daripada sekian lamanya, maka lebih besar keutamaannya, ya. Baik. Okey. Sebab apa ke ibu bapa itu? Sebab ibu bapa itu adalah merupakan tempat bergantungnya manusia itu mendapat redha Allah. Kan dalam hadis Nabi SAW bersabda, redha Allah itu adalah pada redha kedua ibu bapa, dan murka Allah juga pada murka kedua ibu bapa. Sebab tu kalau siapa baca ayat Quran, tak silap saya dalam surah Al-Ma'arij, Allah kata ahli neraka ni bila dia dah diputuskan masuk neraka, tahu dia buat apa? Dia nak cari siapa boleh ganti tempat dia. Allah kata yaftadi yawaddul mujrimu law yaftadi, mereka berharap sangat ada orang ganti tempat dia. Mula-mula dia cari siapa? Anak dia. Long, Angah, Alang, apa lagi? Tak lupa lah. Ucu, panggil semua, siapa boleh ganti tempat abah? Siapa ganti? Abah anggap dialah anak yang soleh. Sorry lah abah. Dia cari anak dia dulu, ganti tempat ayah. Tak ada ayah, sorry lah ayah. Tak ada siapa nak ganti. Lepas dia cari anak, dia cari pasangan. Dia panggil isteri dia, nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Yang dah pernah kahwin cerai dulu pun dia cari juga. Mana ex-wife dulu dia cari. You ingat I tak? Boleh tak? Kebetulan isi dia tu tak kahwin lain lah. Contoh, kalau kahwin lain dia tak boleh cari. Dah jadi isi orang. Ini yang tak kahwin lain, dia cari. You ingat I tak? Ingat yang tak baik lah. Boleh ganti tak? Tak boleh. Kemudian dia cari adik-beradik dia. Semualah adik-beradik dia. Cari pun tolak. Kemudian dia cari yang kaum kerabat, anak saudara dia, bapa saudara dia, pun tolak. Last kali dia cari semua orang yang dia kenal kat dunia dulu. Tapi dalam semua 5 benda tu, Allah kata dia tak cari mak ayah dia. Nampak tak? Patutnya anak ni, katakan seseorang tu dalam bahaya, dia teringat siapa dulu? Mak ayah dia dululah. Dia teringat mak ayah dia dululah, sebelum anak dia, kan? Tapi dalam ayat Quran tu, masa dia nak kena masuk neraka, dia tak cari mak ayah dia. Ulama kata hikmah dia, kalau dia pergi jumpa mak ayah dia, mak, ayah, tolong ganti saya tempat saya dalam neraka, confirm Allah lebih murka. So dia pun tahu dia tak nak bagi tambah lagi murka Allah. So dia tak akan cari mak ayah dia untuk tebus selamatkan dia daripada neraka. Dia akan cari anak, isteri, adik-beradik, kawan-kawan, geng kutu, geng makan, geng jalan. Dia cari geng-geng ni lah, geng mengaji. Dia cari yang ni. Kalau boleh geng berewang. Tak ada lah kan? Yelah, memanglah tak ada, tapi Allah nak gambarkan diorang akan cari. Walaupun diorang tahu dia takkan dapat, tapi dia merayu lah. Dia merayu sangat, kan? Memang dia tahu tak dapat, tapi dia still berusaha seboleh-bolehnya. Kok-kok ada yang nak. Walaupun tak logik lah, siapa yang nak masuk neraka ganti tempat orang, kan? Macam kita, tiba-tiba ada orang Gaza bagi tahu, siapa boleh ganti, awak pergi Gaza, saya datang sini. Dia berani? Tak berani. Mana berani, kita tak sama level dengan mereka, ya? Jadi kita tak sanggup nak ganti, ya? Macam orang yang dah duduk dalam keadaan susah hidup, kan, tiba cakap kat orang kaya, you boleh tak tukar dengan I duduk kat istana you duduk kat
dekat pondok saya. Oh, siapa nak, dia pun tak nak kan? Jadi macam itulah gambarannya. Baik, Shopee dah masuk dah tu, barang sampai dah. Okey, barang saya tak sampai. order beli kacang. Ya. Sebab kolesterol tinggi kena makan kacang apa tu? Kacang almond. Badam lah. Orang Jawa kata almond. Ya, apa dia? Kolesterol tinggi. Hari apa tah itu saya kena sakit kat sini. Tak boleh pergi kuliah maghrib tu. Bila mandi tiba sakit. Oh, tak berani tu. Tapi tak pergi check ni. Tak pergi check ni. Dia call kawan lah, doktor. Dia kata kena check. Dia kata dia suruh buat test ECG test, dia panggil. ECG test dengan stress test. Dua benda. Bali saya suka minum ke? Memang saya kalau pergi kedai saya order Bali. Tapi Bali dia orang kata untuk cuci buah pinggang kan. Dia untuk lawaskan, ya. Yeah. Tapi memang saya sukalah minum Bali tu. Cuma Bali je tak pernah pergi lagi. Makan macam tu lah. Beli macam buat snack lah kan. Sebab dulu saya suka makan jajan-jajan tu. Jajan-jajan. Jajan kan tak apa bagus kan. Saya suka makan snack-snack tu. Kepek-kepek tu. Jajan tu Jawa? Jajanan. Snack. Jawa panggil snack. Okey, baik. Apa dia? Ya. Itulah tu. Okey, kita balik-balik. Tu selingan lah. Yang pertama adalah kedua ibu bapa. Yang kedua wabizil qurba, iaitu kaum kerabat. Kaum kerabat ni terbahagi kepada dua. Ya, bila sebut kaum kerabat itu dia terbahagi kepada dua. Satu kaum kerabat di kalangan mahram, satu lagi kaum kerabat yang bukan di kalangan mahram. Macam sepupu kita pun kerabat kita juga kan, tapi dia bukan mahram. Mak menakan, ya, mak menakan ataupun pak menakan pun ada yang bukan mahram. Contoh dia pak menakan, mak menakan ni dua jenis. Satu pak menakan langsung, memang dia tu adik-beradik pak kita dengan mak kita. Yang tu mahram lah. Tapi isteri dia, suami dia tu bukan mahram. Walaupun dia bapa saudara, mak saudara juga, tapi dia secara tak langsung. Dia secara tak langsung. Jadi itu pun masuk dalam kategori kerabat. Dia masuk dalam kategori kerabat juga, untuk kita berbuat baik. Cuma keutamaan dia bermula kepada siapa yang lebih dekat dulu. Adik-beradik kandung dulu. Kemudian lepas adik-beradik seibu sebapa, siapa? Nombor dua, adik-beradik seibu. Sebab ikatan ibu tu lebih kuat. Mak dengan ni dia tak putih, adik-beradik seibu. Lepas tu adik-beradik sebapa. Mula adik-beradik samalah, mak pak sama, mak sama pak lain, pak sama mak lain. Tiga tu kan. Dia banyak sangat lain tu. Ada tiga dah. Kemudian baru dia pergi adik-beradik susuan kan, kalau ada lah kan. Ni semua kerabat. Lepas tu baru pergi kepada atas, bapa saudara, tok apa semua kan, dia pergi atas. Dan kemudian bawah, anak saudara dan ke bawah. Itu semua adalah kerabat. Sebab dalam surah An-Nisa kita belajar sebelum ni, pada ayat pertama Allah kata antara ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham.
Allah kata antara ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang menjaga hubungan dengan arham. Arham ni maknanya yang ada hubungan serahim, maknanya mahram. Yang tu mula-mula kita nak kena jaga, jangan abaikan. Sebab banyak masyarakat kita ni bila mak dia dah meninggal, misalnya kan ibu dia dah meninggal, jadi dia tak ambil peduli tentang keadaan mak saudara dia. Kan? Sebab alasan kita kata dia pun dah ada anak dah, kita nak sibuk apa, biar anak dia lah jaga dia. Itu bukan konsep yang Islam ajar. Ya. Yelah dia ada anak pun, apa salahnya kita sekali-sekala lah. Anak dia tu tanggungjawab anak dia, yang bahagian kita pun kita buat lah. Kan? Apatah lagi kalau dia tu rapat pula dengan mak kita dulu. Ui, memang adik-beradik tu memang akrab lah, kan? Misalan contohnya, ya. Sekejap ya, siapa pula call? Bagaimana dengan datuk dan nenek masuk dalam hubungan orang tua yang tahu? Macam mana datuk dan nenek? Datuk dengan of course lah, datuk nenek lagi dekat, lagi utama daripada bapa saudara. Antara lepas mak ayah kita, tok wan dengan nenek dulu berbanding bapa saudara dengan mak saudara. Tok wan dengan nenek dulu. Sebab kalau bapa kita meninggal, tok wan tu kena jaga nafkah kita. Dia lagi power tu. Tapi kebanyakan kita, kalau tok wan dengan nenek ada pun buat datang, biar pergi orang tua tu, panjang pula umur ni kita. Susah kita nak pergi berjalan pun susah, dia tak larat. Kan? Baik. Okey. Setelah daripada itu, sebab tu kena ingat dalam satu hadis Nabi sebut, orang yang jaga hubungan dengan mak ayah ni, salah satu pendapat para ulama kata biasa dia nak meninggal, Allah ringankan sakit sakarat bagi orang yang berbakti dan menyantuni mak bapak dia. Bila nak disakitinya, dikatakan padanya, perelokkanlah dia kerana dia menyantuni ibu dan ayah dia. Allah mudah lancarkan mati dia tu. Mati tu tak ada masalah. Ya. Selain daripada besarlah pahala dia di sisi Allah SWT. Yang keduanya, dalam sebuah hadis disebutkan bahawasanya dekat titian sirat ni, jambatan titian sirat ni, kaki kita masa melangkah tu, of course kita berjalan tu dengan amalan. Salah satu daripada kaki kita tu akan digelincirkan bagi kaki yang suka berjalan-jalan ni untuk putuskan silaturahim. Dia pergi berjalan mana je kira bagi kelewar. Ni dia bagi kawan dia gedung ni, sakit dia pergi adik-beradik bagi. Dia tukang vaksin. Dia main cucuk kawan tu, main cucuk kawan ni. Dia tukang nyamuk. Dia kira main cucuk je. Cucuk. Kawan tu sakit. Sakit dia jadi clay. Dia jadi bergaduh. Dia, sebab tu di titian sirat tu, salah satu yang membantu kita melancarkan perjalanan disebut adalah silaturahim. Bila orang yang buruk silaturahimnya, maka sebelah kakinya itu akan, silaturahim tu akan gelincirkan kakinya sebelah tu supaya dia jatuh daripada titian sirat dan dia masuk neraka. Tapi kalau siapa yang silaturahimnya bagus, yang keduanya, sebelah lagi yang duk tunggu tu adalah iaitu orang yang jujur dan amanah. Dua-dua ni ditunggu ya. Kalau kita jalan, kalau kita ada buat salah satu, dia akan tolak, gelincirkan kaki kita supaya kita jatuh. Kalau semuanya okey, selamatlah dia jalan di atas titian sirat itu, ya. Baik, seterusnya setelah daripada mak ayah, kaum kerabat adalah anak yatim wal yatama. Apatah lagi kalau anak yatim tu daripada kerabat, lagilah penting. Itu pun saya tak faham, banyak masyarakat tak ada kesedaran, kan? Dia ada anak saudara dia tu yatim. Sebab apa? Sebab abang dia meninggal.
anak dia kecil lagi, buat tak tahu. Duk sibuk lah pi persatuan anak yatim sana, pi ambil gambar, hantar bantuan. Ni hampir jauh apa? Anak saudara dia sini anak yatim, dia buat tak tahu je. Kakak ipar dia WhatsApp lah, ni ke tolong ke, kami pun anak yatim juga, buat tak tahu. Kecuali kalau abang dia tu kaya lah. Sebab anak yatim ada dua jenis. Satu anak yatim yang kaya. Yang kaya ni kita tak perlu tolong dari segi kewangan, tapi bukan berarti kita tak tolong tau, itu pun salah juga. Tapi kita tolong dari segi kasih sayang. Kasih sayang maknanya bimbing dia, didik dia, dari segi itulah, adabkan dia, akhlakkan dia. Cuma harta tu tak apalah, pak dia bagilah. Tapi ada satu lagi kategori anak yatim yang dia tu pun susah, lepas tu kasih sayang pendidikan pun tak ada. Ni kita kena beri keutamaan. Itu yang Nabi SAW sebut, Nabi dan juga aku di dalam syurga bersama orang yang memelihara anak yatim seperti dua jari jemari ni. Maknanya dia duduk kat padang mahsyar dalam syurga, semua jarak dia macam dua ni. Jarak dia bahu ke bahu dengan Nabi SAW. Perumpamaan dia lah, ya? Dekat. Tapi banyak orang ambil kesempatan juga bela anak yatim, bagi kaya kat dia. Anak yatim tu makan kaya je tiap hari, roti kaya, roti kaya. Dia tu yang kaya raya. Anak yatim makan roti dengan kaya je. Pasal apa tak boleh bagi kaya? Tak boleh, segi orang tak sedekah. Tak betul. Patutnya kalau orang tengok dia didik lagi bagus, lagi orang nak sedekah, kan? Patutnya dia kena buat, bukan belihara saja tau, dia kena buat persekolahan sekali untuk anak yatim tu. Siapa nak taja persekolahan untuk anak yatim, dia ajak sekali lah, panggil guru, main tuition ke, main apa ke, main hafal, nak jadi ambil bagian agama pun boleh, nak bagian ni pun boleh. Patutnya macam tu. Bukan sekadar dia sediakan tempat tinggal, tidur balik, tidur macam tu je. Dia tak macam tu lah, ya? Baik, tapi zaman ni orang tak cari anak yatim, ni cari mak yatim, ya. Mak yatim dia pulun lah. Hak tu pun dia tengok mak yatim umur berapa. Tu apa yang segak kan ni? Cocok. Okey, baik. Okey, seterusnya termasuklah hak yang berikutnya yang kita kena jaga adalah orang fakir miskin, ya. Termasuk dalam miskin ni orang fakir. Orang miskin, kerana fakir tu lebih teruk daripada miskin. Jadi kalau miskin pun disuruh, begitulah fakir. Apa beza fakir dengan miskin? Miskin ni iaitu mereka yang ada kecukupan untuk seharian. Hanya untuk sehari tu makan minum dia okey, cukup ngam-ngam lah. Tapi untuk esok hari tak ada, dia kena pergi cari lain. Itu nama dia miskin. Kalau fakir ni maknanya dia tak ada. Dia tak, untuk sehari tu pun tak sampai sehari dah tak ada dah kecukupan dia. Dia lagi teruk daripada miskin. Sebab tu Islam menyuruh kita keluar daripada kefakiran. Tapi nak keluar daripada kemiskinan ni boleh lah, Islam galakkan. Cuma tak semua orang boleh keluar lah daripada kemiskinan ni, ya. Cuma kefakiran tu memang Nabi minta berlindung. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, aku berlindung daripada kekufuran dan kefakiran. Sebab fakir ni dia boleh bawa kepada akidah kita digadaikan. Sebab kadang orang bila terlalu susah, dia boleh jual agama dia. Kalau miskin at least dia boleh survive lagi kan. Kalau fakir ni tak boleh survive lah. Bila orang offer tukar agama lah, nanti saya bagilah ni, dia akan berpaling tadah, ya. Okey, kalau kita tengok yatim dengan miskin ni, okey, saya nak bahagikan dia. Sebenarnya Allah sebut ni ada setiap kumpulan-kumpulan tu ada keutamaan dia. Yang pertama Allah sebut keturunan
kerabat. Kerabat tu iaitu mak bapak dan juga adik-beradik. Golongan kategori yang pertama ini Allah Ta'ala suruh kita jaga sebab dia adalah syarat kepada hablum minan nas. Kalau tak ada yang ni, tak ada hablum minan nas. Contoh katakanlah seorang tu dia baik dengan jiran dia, baik dengan kawan dia, tapi dengan mak bapak, dengan adik-beradik tak bagus, dia tidak dikira bagus dari sudut hablum minan nas. Dia kena cari dia punya rukun dia tu dulu, tiang dia tu dulu. Ya, tiang dia tu kena ada dulu. Tak ada tiang mana boleh nak bina bangunan. Ya, asas dia tu kena ada. Ya, baik. Yang tu yang pertama. Yang kedua, iaitu Allah sebut yatim dan miskin. Mereka ni dipanggil golongan lemah dalam masyarakat. Golongan lemah dalam masyarakat, maksudnya golongan yang dilupakan, ditinggalkan, dibiarkan, diabaikan. Suatu dalam hadis Nabi kata, minta tolong kepada Allah dengan orang-orang lemah dalam urusan kamu. Maksudnya kita kalau ada masalah, minta kepada Allah melalui orang-orang lemah. Sebab Allah tolong kita berdasarkan kita menolong orang yang lemah. Sebab tu orang kaya, cuba ibu sekalian tengok, semua orang kaya kat dunia ni, semua orang kaya kat dunia ni, dia punya orang kata apa, pelanggan dia, majoriti dia lah, pelanggan dia semua orang biasa-biasa. Cuma tengok orang jutawan kan, yang dapat duit banyak-banyak, cuba tengok customer pelanggan dia, ada B40, ada M40, T20 tak main dah, dia ada grade lain lah. Jadi dia jadi kaya tu kerana siapa? Kerana orang susah. Sebab tu Allah kata bila dah jadi kaya, kena ingat balik orang bawah tu. Macam contoh, toke-toke ikan semua. Toke-toke ikan, toke-toke sayur, semua kaya. Tapi cuba tanya balik, yang tangkap ikan tu siapa? Toke ke? Dia bukan toke, dia orang miskin, dia nelayannya. Tapi kalau dia tak pergi tangkap ikan, agak-agak toke tu boleh kaya tak? Tak boleh. Toke tu pun nganga. Sebab dia ada duit kan, dia ada modal, dia ada tanah. Tapi yang buat kerja-kerja bercucuk tanam semua tu, tak semua orang boleh buat. Kena orang-orang macam tu lah yang nak buat pun. Kalau tak ada orang ni, agak dia boleh kaya lah. Dia pun tak larat nak tanam sayur tu. Ilmu pun tak ada. Dia cuma dia ada modal saja. Kelebihan dia ada modal. So sebab tu Allah ingatkan supaya kita minta tolong kepada Allah, supaya Allah bantu urusan kita melalui kebajikan golongan lemah. Golongan lemah dalam Islam ni pertama adalah wanita. Siapa dia wanita tu? Iaitu janda. Terbersin tu. Okey, baik. Iaitu apa ni, janda yang tak ada suami lah, maknanya dia susah. Oh iyalah, betul lah juga. Sila. Maknanya iaitu janda kan. Sebab dia dah tak ada suami, tempat bergantung dia pun susah. Tu pertama. Islam jaga. So jaga hak orang lemah. Ya. Sebab zaman Quraisy dulu orang perempuan ni ditindas. Kita dah bincang dah sebelum ni kan. Nombor dua, kanak-kanak. Kanak-kanak apa? Kanak-kanak yang disebut sebagai cacat, ma'tuh. Kanak-kanak yang safi, yang tak reti lagi, yang ni pun jaga. Termasuklah padanya anak yatim, termasuk golongan lemah tu adalah fakir miskin. Ini Allah suruh kita jaga juga. Salah satu Allah wajibkan melalui zakat. Tapi selebihnya itu tuntutan sunat lah kita kena buat. Ya. Sebab tu masa Nabi nak wafat, isi-isi Nabi risau. Ya Rasulullah, isi Nabi banyak lagi tu. Masa Nabi nak wafat, isi Nabi ada banyak lagi. Ya Rasulullah, macam mana nafkah kami? Sebab bila suami meninggal, isteri dah tak dapat apa-apa nafkah dah suami tak ada lah. Kenapa Nabi SAW jawab? Nabi kata, nafkah kalian akan
Allah akan datangkan melalui golongan-golongan siddiqin. Oh, mereka pun pelik, siapa golongan siddiqin ni? Kemudian lepas Nabi wafat, siapa yang ambil alih taja semua kebajikan dan nafkah belanja isi Nabi? Abdurrahman bin Auf. Dia kaya, dia taja kebajikan isi Nabi SAW. Nak pergi haji, makan, minum, semua dia sponsor, A to Z. Tapi dia meninggal pun harta dia masih banyak, tak berkurang pun. Harta dia Allah tambah. Ya. Yalah, kena hidupkan balik lah watak-watak macam tu. Ya. Watak-watak macam tu. Baik. Kemudian kita tengok kategori yang ketiga, wal jari dzil qurba. Ni kategori iaitu kejiranan. Tadi orang lemah. Pertama kategori kerabat, yang kedua kategori golongan lemah, yang ketiga adalah kategori kejiranan. Pertama, jiran kita ni terbahagi kepada beberapa bahagian. Pertama, jiran tu sendiri adik-beradik kita. Ini lebih utamalah. Sebab tu ulama bagi kan kalau dia Islam, adik-beradik kita, jiran kita pula, 3 hak kita kena tunai kat dia. Sebab jiran kita ni ada 3 pecahan ulama kata. Pertama, dia Islam, dia adik-beradik kita, dia jiran kita. 3 tanggungjawab kena buat. Kategori jiran kita yang kedua, dia Islam, dia bukan adik-beradik, tapi dia jiran kita. 2 tanggungjawab. Jiran jenis ketiga, dia tidak Islam, dia tidak adik-beradik kita, tapi dia jiran kita. 1 tanggungjawab kena buat. So dia 3, 2, 1. So dalam ayat ni Allah sebut, pertama jiran yang ada hubungan kerabat, yang kedua jiran yang paling dekat dengan rumah kita. Sebab tu ulama katakan jiran ni dia ambil kira 40 buah rumah. 40 buah rumah di bahagian hadapan, lorong depan, lorong belakang, lorong kanan, lorong kiri. Oh dia. Tetapi kalau kita tak mampu buat kesemuanya 40 buah rumah, kita ambil mana yang paling dekat dengan kita. Maksudnya kalau buka pintu tu nampak dia dulu, buka belah tepi kanan nampak dia dulu. Yang tu utama. Kalau belah belakang dia dulu. Maksudnya depan, belakang, kanan, kiri. Atas bawah. Oh, yelah. Oh, zaman Lani ni kan. Pansapuri kan. Yang tu kena atas pula, atas bawah pula. Lagi banyak pula. Tapi depan tak ada. Pansapuri tak ada depan. Ada. Oh, betul lah. Belakang tak ada. Atas, bawah, kanan, kiri, depan. Belakang tak ada. Ada juga. Tak tahu lah tanya. Okey. Kemudian okey. Kategori yang keempat, lepas kejiranan, jiran ni pun penting sebab dalam Islam disebutkan dalam satu hadis Nabi SAW. Nabi menyatakan setiap hari Jibril akan datang bertemu Nabi SAW dan memperingatkan baginda untuk menyantuni jiran. Setiap hari. Kalau Jibril datang, hari ni dah buat baik kat jiran. Jibril tanya, hari ni dah buat baik kat jiran. Tiap-tiap hari Jibril turun, ingat. Sampai Nabi SAW kata, aku menyangkakan seolah-olah jiran ni kalau Nabi wafat, dia akan waris harta pusaka Nabi. Dah macam dia beradik dah. Tanggungjawab dia tu. Kalau jiran tu dah tua kan, Nyanyuk. Kita ni kena ziarah dia jugalah. Yelah, just macam tegur sikit-sikit je lah. Tak perlulah banyak-banyak kan. At least tanya khabar ke. Lepas tu dia nak ni apa, okey cukup lah kan. Lepas tu lah banyak hadis yang Nabi sebut, antara orang yang tak masuk syurga, jiran dia tak rasa aman daripada kejahatan dia. Sama ada kejahatan lidah dia atau kejahatan perbuatan dia. Dia boleh masuk neraka. Walaupun
dalam hadis Nabi sebut walaupun dia tu semayang malam tak pernah tinggal, puasa sunat setiap hari, masuk neraka juga. Ya, tu bahaya. Jiran saya pagi-pagi dah buat baik dengan saya, bagi saya makan sarapan. Oh, bagus jiran. Nak lupa. Saya nak jadi jiran tu. Jiran saya betul, saya tak bagi dia ham sudah sarapan dia macam makan. Jiran saya ada datang sini. Dia ada meja orang luar, meja kat luar. Meja. Dia niaga lah. Kursi makan. Oh, okey. Baik. Okey. Tak, kita tegur je lah. Kalau dia diam, kita tegur je. Just kata morning. Okey. Kita bagi makanan kat dia, tak apa. Kalau kita cakap lah, dia tak perlu bagi apa-apa kat saya, bulang ni. Kalau dia bagi juga kat kita, kita bagilah kat siapa-siapa. Kalau kita ragu-ragu. Bagilah kat orang, tak apa. Tapi jangan kita tolak bagi kat orang. Tak, kita boleh pergi makan kat kedai mamak ni. Bapa tak boleh? Ada kan? Tahu lah, kita tak tahu dia itu Islam kerja ke kita rasa apa. Ikut iman dia kata dia soal makan ni dia bergantung kepada kandungan makan. Kalau owner dia tu Muslim, dia beli binatang yang disembelih, dia beli bahan-bahan halal, makan. Katakanlah pekerja dia tak Muslim, misalnya pekerja dia tak Muslim tapi owner dia Muslim, dia kira kandungan makan tu, bukan orang yang bawa hantar makan tu. Kena tengok owner dia lah. Siapa owner dia? Sebab zaman sekarang ni kita nak cari yang betul-betul. Kalau kita ambil Indonesia, bukan semua Indonesia Muslim. Bukan semua. Bahawa kita nak tahu mana. Tidak semua. Kena masuk makan rumah. Makan rumah. Itu kalau kita betul-betul nak. Ataupun kalau orang kata sebab dia tak Muslim kata, ataupun kita makan kedai orang kita. Tapi tak semesti dia semayang. Tak semesti. Macam mana kita tak sama makan? Masak sendiri. Masalah nak masak sendiri kita tak cakap. Macam parti tak erti ya. Nak buat capati jadi ca je. Parti tak ada. Baik. Kita berhenti sampai situlah. Panjang perbincangan kita ni. Semakin hangat. Oh, ada lagi? Minta ni orang kaya ni stokis sakit, bini dia pun sakit lumpuh, dia pun jadi laki dah. Apa dia? Jadi laki buat sakit. Ni Oh. orang kaya ni, orang jutawan stokis Penang, kurus main lah, tak ada orang untuk dia lah, dia dalam kerja lah, dia masuk Sangwi Sangwi Penang. Oh, Seberang Jaya. Tahu. Dia balik kampung, dia duduk di UK Perdana. Tak mana? Tak macam mana, tak mana, sana. Cikgu, Ustaz, minta maaf ya kalau ada saya tadi cakap minta maaf lah banyak. Tak ada apalah. Saya okey je. Okey, kita buat sikit doa untuk Cikgu Nuriah. Oh, ya. Okey, baik. Oh, kawan pada Cikgu Nuriah. Dia tulis Mia. Dia tulis BFF tu. Short form juga. Cikgu bahasa Inggeris ni. Oh, itulah. Ingat ke orang lama dia pakai panjang-panjang, ni short form juga. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم أنت الشافي وأنت الكافي وأنت المعافي وأنت على كل شيء قدير، وإذا أردت شيئا أن يقول له كن فيكون. اللهم إنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. اللهم إنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. اللهم إنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. اللهم اشفيه، اللهم اشفه وأنت الشافي، اللهم اشفه وأنت الشافي، اللهم اشفه وأنت الشافي. لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. اللهم اشف مرضانا جميعا يا رب العالمين بشفاء عاجل غير آجل. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين والمظلومين في فلسطين وفي غزة. اللهم ثبت إيمانهم وقوي إيمانهم وثبت أقدامهم وارزقهم صبرا جميلا. اللهم نفس كروبهم، اللهم نفس كروبهم وفرج همومهم. اللهم ارزقهم شهادة في سبيلك يا رب العالمين. اللهم تقبل شهداءهم وارحم موتاهم. اللهم احفظهم من طغيان عدوهم، اللهم احفظهم من طغيان عدوهم، اللهم احفظهم من طغيان عدوهم، فإنك أنت الحفيظ وأنت القادر وأنت ولي المؤمنين. اللهم عليك باليهود ومن والاهم ومن عاونهم. اللهم رد كيدهم على نهورهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الله